Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Para alim ulama, tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ruf. Wailul lil musallin, maka wil setengah menyatakan pada wil maknanya adalah adab, setengah menyatakan pada wil adalah halak, kehancuran, setengah menyatakan pada wil wadin fi jahannam, satu lembah dan neraka. Kepada siapa? Kepada mereka yang salat. Bagaimana salat mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Disebut di sini ghafilun yuakhirunaha an waqtiha. Mereka melambat-lambatkan salat daripada masanya. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, cuba kita muhasabah dua ayat yang saya pilih daripada surah Al-Ma'arij. Saya yakin dan pasti tuan-tuan akan bertanya apa kaitannya, iaitu tentang Ramadan. Dalam ayat yang kita baca ini, betapa Allah menyatakan wil kehancuran kepada mereka yang sembahyang. Kita faham sebaliknya, bagaimana mereka yang tidak solat. Kalau mereka yang solat tidak terlepas daripada kehancuran adab daripada Allah, bagaimana seandainya seorang muslim, muslimah hidupnya tidak pernah solat, ataupun solat yang dilakukan itu tidak mendapati kehendak solat yang sepatutnya. Jadi kita yang solat 30 tahun, 40 tahun ini, kita kena rasa tidak selesa, rasa risau, bimbang seandainya kita berada dalam kategori yang disebut oleh Allah. Apa kaitannya tuan-tuan tentang Ramadan dan tajuk yang Abang Azizi minta kepada saya letak? Saya letak tu 10 puasa. Saya tak reti nak letak tajuk apa, saya letak macam itulah. Apa kaitannya hadirin hadirat tentang Ramadan? Dalam satu hadis yang saya yakin para asatizah, para ustaz yang datang ke sini untuk memberikan nasihat setiap hari, mungkin ada yang telah memperdengarkan kepada tuan-tuan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami saim laisa lahu min siyami illa al-ju'al atash. Kadang-kadang kita dengar dengan lafaz yang berbeza, rubba saim hazzu min siyami illa al-ju'al atash. Berapa ramai yang berpuasa, habuan daripada puasanya sekadar lapar dan dahaga. Bermakna seorang yang tidak berpuasa sewajib dan sepatutnya hati hadap dia kena rasa bimbang. Macam tadilah, kalau orang yang tak sembahyang, adab Allah ke atasnya tuan-tuan memang berganda-ganda. Kerana Allah menyatakan dalam surah tadi, orang yang sembahyang pun hadirin hadirat masih ada yang dicampak oleh Allah ke dalam neraka. Fawailul lil musallin. Bila mana Nabi SAW
menyatakan bahawa ramai yang berpuasa dapat lampau dan dahaga. Lalu kita yang berpuasa belasan tahun, puluhan tahun, yang telah memasuki hari ke-18 besok, kita patut merasa bimbang seandainya puasa yang telah kita lalui, puasa yang berada pada kategori yang telah dinyatakan oleh Rasulullah. Mereka berpuasa tapi mereka tidak dapat apa-apa sekadar lapar dan dahaga. Patut bahawa tuan-tuan kita kena rasa bimbang, patut. Kalau kita merasakan kita dah selesa, merasakan kita ada pahala, dengan pahala yang kita ada pun tuan-tuan kita tak boleh rasa selamat. Kerana ada hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, bila mana seorang manusia yang terikat kesalahannya dengan manusia lain untuk melangsaikan kesalahan tersebut, apa yang akan digunakan untuk melangsaikan kesalahan tersebut? Pahala. Bayangkan bagaimana seorang insan yang hidup tanpa solat, tanpa puasa, apa pahala yang kamu ada? Saya tidak solat, saya baik. Salah. Saya berpuasa tapi saya tidak solat, itu tak betul. Kenapa saya kata tak betul, tuan-tuan? Hadis yang mungkin tuan-tuan pernah dengar, sabda Rasulullah, "Ma lam yata' qawla dzur wal 'amala bih." Siapa yang menuturkan perkara dusta, ditegur, dinasihat, dia masih menuturkan perkara yang tidak baik, tidak elok, falaisa lillahi, maka bagi Allah tidak ada hajat untuk Allah melihat perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Bayangkan tuan-tuan, kalau seorang yang berpuasa bercakap dusta tidak dipandang oleh Allah, bagaimana pula seorang yang berpuasa tapi tidak solat? Solat dia menjadi asas, tuan-tuan, kepada ibadah yang lain. Bila mana Allah nak menilai kebaikan ibadah yang umum, yang khusus, yang dilakukan oleh hamba-Nya, perkara pertama, ibadah pertama yang akan dilihat oleh Allah, solat. Bila mana adanya solat, maka akan ada penilaian daripada Allah. Bila mana tidak ada solat, sekalipun kamu berpuasa bagus, puasanya bagus, tapi tidak solat, maka tidak ada kiraan daripada Allah ke atas ibadah puasa kamu. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, bila mana kita dengar macam ni, kita kena rasa bimbang, tuan-tuan. Akukah, puasa akukah yang Nabi kata ini sekadar dapat lapar dan dahaga? Kalau kita lah, tuan-tuan, kita berniaga tak ada untung, tuan-tuan, kita rasa tak betul. Berniaga hadirin hadrat 10 tahun, 40 tahun hadirin hadrat, tetapi tak boleh buat simpanan dalam bank, tak betul. Kita sembahyang, kita puasa, tetapi puasa kita, sembahyang kita tak ada pahala. Rugi ke tak rugi? Dzalika huwal khusranul mubin. Itu rugi, tuan-tuan, yang tersangat nyata. Letih, tuan-tuan, 30 tahun berpuasa, sekadar itu yang kita dapat. Allahu Akbar. Dia banyak lagi, tuan-tuan, buka dalam Al-Quran, hadirin hadirat, yang Allah memberi amaran kepada manusia, di antara yang lain, iaitu mereka yang melakukan infak, bersedekah, sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Tetapi kita hari ini, cara kita memahami Ramadan, kita longgokkan segalanya, tuan-tuan, pada bulan Ramadan. Minta maaflah, tuan-tuan, ya, kalau saya sebut. Kadang-kadang kita longgokkan Ramadan untuk witir, Ramadan untuk bersedekah. Tak betul. Rasulullah sebelum Ramadan, Nabi telah melakukan witir. Dalam bulan Ramadan, Nabi tak meninggalkan witir. Selepas Ramadan, Rasulullah tak pernah meninggalkan witir. Sekalipun baginda bermusafir, tak pernah tinggal. Setengah hari ni, tuan-tuan, dia faham witir bulan Ramadan, habis Ramadan habis, tuan-tuan. Begitulah juga nak
puasa Ramadan, betul dah, memang wajib kena puasa. Tetapi adakah setelah Ramadan Rasulullah tidak berpuasa? Tidak. Rasulullah pernah menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dawami qar'a babil jannah, berterusan ketuk pintu syurga. Bimada ya Rasulullah? Dengan apa aku nak ketuk? Bil ju', dengan berlapar. Kata setengah ulama, maksud berlapar dekat sini, perut kita ni kita jaga daripada sumbat yang syubhat dan juga yang haram. Al-ju' yang kedua maksud di sini berpuasa. Tuan-tuan yang sangat saya kasih, lepas ni dia ada lagi tuan-tuan. Puasa Yaumul Arafah besar duka. Hapus dosa setahun. Kita banyak dosa. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, tuan-tuan muka, Allah menyebut hadirin hadap berkenaan infak. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, makna batalkan pahala. Sedekah dia tetap sah, tapi pahala tak ada. Bagaimana? Bil manni wal adha. Bila mana kita ungkit, kita menyakiti hati yang menerima infak, sumbangan, sedekah daripada kita, kita nak bagi-bagilah, tak payahlah kita nak herdik dia. Tuan-tuan, Allah pun sebut, kalau mereka yang melakukan sebegini, kata Allah, seumpamakan dari yunfiku malahu ria'an, seorang yang menyumbang, dia nak tunjuk kepada orang. Bagaimana akibat bagi mereka? Kamasali safwani, seumpama batu licin, alaihi turabun, atas batu ada seluk, ada lumpur, ada debu. Fa asaba wabilun, turun hujan, fatarakahu saldan, hujan yang turun tu dia akan sapu tuan-tuan seluk lumpur yang ada di atas batu tu, kemudian batu kembali jadi licin, kosong. Kosong tuan-tuan. Kosong. Kenapa kosong? Sedekah nak tunjuk dekat orang. Bukan saya kata, Allah kata. Bila mana Allah menyatakan sebegitu, perlu tak tuan-tuan kita kena rasa bimbang. Di sinilah tuan-tuan terletaknya sikap kita, peranan kita, tanggungjawab terhadap Al-Quran. Dan kami hari ini nuzul Quran. Ada 5 tanggungjawab kita tuan-tuan hadirin. 1, baca Quran. 1, baca Quran. Yang kedua, dengar Quran. Yang ketiga, tadabbur. Tadabbur ini pentingnya tuan-tuan. Daripada tadabbur, kita akan merasai betapa Al-Quran ini benar-benar satu mukjizat tuan-tuan, yang kekal sehingga ke hari ini. Selagi mana tidak ada tadabbur, kita tak akan rasa hebat tuan-tuan. Betul. Saya sedikit pengalaman, tak banyak. Saya belajar UAE dulu tuan-tuan, saya rasa masa saya belajar UAE itu tak ada subjek sains dalam Islam ni. Sains dalam Quran, sains dalam hadis tak ada. Sekarang ni mungkin ada tuan-tuan ya, yang dikendalikan, kalau tak silap saya lah, Dr. Adi Setia, kerjasama dengan Istad. Tuan-tuan, hari ni ramai, termasuk Dr. Jamdo, Dr. Arif Kosmo, Dr. Daniel Zainal Abidin. Ini contohlah tuan-tuan, apa istimewa dia. Kita buka Al-Quran tuan-tuan, dia banyak ayat hadirin hadirat yang boleh kita kaitkan, iaitu dengan sains. Malah Al-Quran tuan-tuan mendalui sains. Banyak cerita tentang manusia, bagaimana proses kejadian manusia, bagaimana hadirin hadirat proses turunnya hujan daripada langit. Saya pernah bawa kepada tuan-tuan bagaimana cerita tentang Allah yang disebut oleh Allah, bagaimana dinyatakan oleh Allah bahawa asas penciptaan sesuatu di atas muka bumi ini daripada air. Daripada air. Semua tuan-tuan ada dalam Al-Quran. Selagi mana kita tak gali Al-Quran, kita tak rasa hebat Al-Quran. Di situlah terletaknya tadabbur.
Hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian, kembali kepada puasa. Bila mana Rasulullah SAW menyatakan berpuasa tidak dapat apa-apa, mesti rasa risaulah. Risau sambil kita mengharapkan bainal raja'i wal khaufi. Takut Allah tak terima. Takut Allah tak terima, tak ada pahala. Rajak kita, harap kita daripada Allah supaya Allah terima. Ada silap sikit-sikit, kita minta ampun dengan Allah supaya Allah terima. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, kenapa boleh jadi tuan-tuan kadang-kadang Allah tak terima? Kenapa tuan-tuan? Asasnya hadirin hadap terletak pada ilmu. Asas kesempurnaan setiap ibadah yang saya lakukan, tuan-tuan lakukan ilmu. Asas bila mana nak diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh juga, dia terletak pada ilmu. Tak ada ilmu tuan-tuan dia jadi punah rana. Saya ambil contoh, saya bukan pakai tuan-tuan you hadirin hadirat, tapi sekadar belajar sikit-sikit. Jadi sekarang ni pun masih belajar lagi. Ada satu rakaman CCTV di Port Dickson, bukan rakaman dekat Tedong Pasir Mas Kelantan tu, yang kisah papan berak tu, itu tak heran tuan-tuan. Selain daripada manusia ada jin, kita nak heran apa? Tak perlu diperbesarkan benda tu. Tuan-tuan, satu rakaman CCTV di satu masjid di Port Dickson. Bila mana satu jemaah perempuan jatuh tersembat batang muka dia. Yang dua dekat tepi tu datang teruskan sembahyang, tak reti. Kalau orang yang reti sembahyang boleh berhenti masa tu, dia boleh hentikan solat. Solat dia boleh mufarakah. Cucu nak jatuh dekat tangga, kita tengah solat, adakah nak biar cucu kita jatuh atau kita hentikan solat? Boleh berhenti solat. Orang dah jatuh tersembah tuan-tuan, jiwa saya datang menangis. Allah, saya kata jahil kamu, jahil kamu. Sembahyang boleh berhenti masa tu, tapi bukan semua. Haram tuan-tuan kalau tak ada sebab nak berhenti. Nak mufarakah suka-suka hati kita, tak boleh. Tuan-tuan ingat dulu berlaku dekat Masjid Negara, tuan-tuan, kisah Tok Imam kena tampar. Sembahyang balik ke terus sembahyang? Sembahyang balik, dia tak perlu sembahyang balik. Yang kena tampar tu Tok Imam. Kalau salah tuan-tuan tanya ustaz lain. Dalam satu buku yang saya simpan lah tuan-tuan, yang ditulis oleh Ustaz Saleh Ahmad. Dia adik-beradik ni semua ustaz. Ustaz Idris Ahmad, Datuk Hasan Ahmad, bekas mufti Pulau Pinang. Dan dia karang satu buku tentang imam dan juga makmum. Ada satu bab, bab istikhlal. Istikhlal ini tuan-tuan, bila mana berlaku sesuatu dekat Tok Imam, boleh ganti Tok Imam ini. Adakah bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, sahabat menghentikan salat dia? Sahabat berhenti solat, kemudian selepas tu sahabat buat sembahyang lain. Dah 2-3 orang berhentikan solatnya, yang lain meneruskan solat. Berlaku istikhlal. Umar tanya, bila mana Umar minum, tuan-tuan diberi minum, air keluar, tuan-tuan. Beri susu keluar. Bila mana Umar sedar, Umar kata, as-sallai, kamu telah sembahyang. Sahabat tak berhenti sembahyang, baru kena tampar berhenti solat, minta maaf. Sebab kenapa jadi macam ni? Hadirin, saya tak kata saya reti, tapi dengan sedikit yang saya
Belajar hadirin hadap, saya kata tak betul. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, kesempurnaan ibadah puasa kita, hadirin hadirat, terletak pada ilmu. Dengan ilmu kita tahu Rasulullah semakin nak menuju ke puncak Ramadan, Nabi semakin hebat beribadat. Kita hari ini semakin nak menuju ke puncak Ramadan, semakin longgar pula. Saya yakin mula-mula solat dekat sini tuan-tuan gambar. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul. Random sepi, tuan-tuan boleh buat sepi dekat mana-mana. Masjid, mana surau, mana tempat yang dibuat solat, seminggu 3 hari solat penuh. Adakah betul cara berramadan macam tu? Tak betul. Kalau selama itulah Ramadan, maka Ramadan kita tanpa ilmu. Bila mana kita berramadan, semakin menuju ke puncak Ramadan semakin hebat. Begitulah cara ibadat Rasulullah SAW. Kita jadi relax kan? Duk kaya raya kan? Saya bukan kata marah tuan-tuan. Allah Akbar, kepala ni raya, dengar lagu raya. Tuan-tuan pergi Aktam Tawah, Aktam pergi komplek PKNF, Tawah komplek PKNF. Minta maaf tuan-tuan, saya sebut yang terakhir lah. Hadirin hadirat, yang terakhir saya nak sebut. Lailatul Qadar tuan-tuan, detik je, sekejap saja tuan. Di antara selepas maghrib berakhir sehingga terbit pagi. Bila Lailatul Qadar tak tahu. Bayangkan tuan-tuan, semasa berlaku Lailatul Qadar, masa tu tengah tawaf tuan-tuan, komplek PKNF cari baju atau mana-mana lah shopping komplek dekat sini. Isteri kata lepas sembahyang tarawih, jomlah kita pergi. Tengah shopping tu tentang Lailatul Qadar. Sebab itu saya sebut, nak buat persiapan untuk Ramadan 10 hari yang terakhir, selesaikan 11 siang. Malam jangan kacau. Malam jangan kacau tuan-tuan. Malam ni biar kita beribadat, lebih sikit pun tak apalah. Tuan-tuan hadirin hadirat, biasa sembahyang 8 rakaat, buat sekali-sekali 20 rakaat. Syekh Nuruddin dia ajar macam tu. Tuan-tuan, tak, no, tuan-tuan nak buat 8, buatlah juga. Terpulang dekat tuan-tuan. Biar kita ubah. Hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian, rumah tuan-tuan ya, janganlah pasal lagu raya sebelum yang terakhir ni. Pasal Quran. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan nak tarik malaikat ni, tak pasang Quran pun, malaikat nak datang pun boleh. Satu malaikat tak pasang pun tak pasang 5 hari, malaikat maut. Tapi malaikat yang turun pada malam Al-Qadar, tuan-tuan, dia akan cari rumah mana. Kalau rumah terang-terang, tuan-tuan pasang pelita, tapi gelap tuan-tuan, dengan sinaran Al-Quran, dengan tahajud, dengan istighfar, dengan salawat, tak dipandang tuan-tuan oleh malaikat. Ubahlah tuan-tuan, ubahlah. Hadirin hadap, 27 likur bolehlah. Kalau kita nak berpegang, tuan-tuan, ada yang berpegang 27 likur. Tetapi hadirin hadap, bukan pasang pelita. Ibadah, ibadahnya yang dikehendaki daripada kita semua. Hadirin hadirat, yang terakhir daripada saya lah, saya nak tutup dengan satu hadis yang Nabi, satu doa yang didoakan oleh Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Rasulullah. Kalau kita keluar daripada Ramadan tidak diampunkan oleh Allah, tuan-tuan, hina ataupun celaka kita, tuan. Jibril menyatakan demikian, diaminkan oleh Rasulullah. Mintalah ampun tuan-tuan daripada Allah. Saya banyak dosa, tuan-tuan banyak dosa. Tuan-tuan, Allah kasih kepada kita semua. Setiap hari tuan-tuan ya, Allah buka ruang penghapusan dosa kepada kita semua. Saya minta maaf ada bahasa yang terkasar. Tuan-tuan ya, dikatakan kepada saya 8.45, saya start 8.45 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.